Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada pelajar tahun 4? Harapnya semuanya sihat sejahtera. Okey, untuk video kali ini, tanpa kita membuang masa, kita terus membuat latihan. Latihan tema 6. Kita boleh tengok dekat slide yang cikgu tunjukkan ini. Okey, muka surat 71. Mari kita sama-sama tengok. Untuk dengar pun tak apa. Nak buka sekali baca sama-sama dengan cikgu pun tak apa. Okey, sebab cikgu nak explain mengenai beberapa laman kata. Laman kata yang mungkin bagi awak baru. Tapi bagi cikgu mungkin perkara ini dah biasa. Mungkin ada antara awak yang merasakan bahawa perkataan ini baru. Jadi boleh take note terus dan ikut cikgu sekali apa yang cikgu akan tanda selama mana video ini masih berlangsung. Okey, kita tengok kepada perkataan ini, iaitu perkataan poster. Okey, perkataan poster membawa maksud atau maksudnya adalah pelekat. Okey, pelekat untuk mengiklan sesuatu. Poster ni yang cikgu boleh bagi contoh adalah yang awak selalu nampak ataupun apa-apa info yang terkandung di dalamnya. Kemungkinan pernah tengok, selalunya kita pernah tengok kalau ada kempen derma darah ataupun ada kempen mendermakan lagi apa, kempen derma darah, kempen anti dadah. Itulah antara yang kita boleh jadikan contoh untuk poster. Tengok dekat sini, pelekat untuk mengiklan sesuatu. Jadi itu adalah maksud bagi poster. Kemudian kita tengok pada agensi. Agensi membawa maksud organisasi yang mengendalikan sesuatu. Maksudnya adalah satu organisasi ataupun satu badan yang mengendalikan sesuatu perkara. Contoh agensi adalah Angkasa Negara. Ini antara salah satu contoh agensi yang ada dekat Malaysia. Ataupun lagi agensi apa, ada macam-macam lah yang membuat kad, JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, Bomba, APM, Angkatan Pertahanan Awam, APA. Itu antara agensi, contoh-contoh agensi. Kemudian kita tengok kepada tembaga. Tembaga ni macam biasalah sejenis logam. Ataupun sesuatu benda yang keras. Kita selalu nampak tembaga ni macam contohnya tembaga duit shilling, tapi duit shilling adalah timah, bukan tembaga, ataupun keluli. Okay, kemudian kalis. Kalis ni bermaksud kalis peluru, kalis sesuatu, kalis perkataan. Itu antara maksud kalis. Kemudian kita pergi kepada Suis. Suis membawa maksud alat yang menghubungkan atau yang memutuskan sesuatu litaran elektrik. Kemudian kita tengok kepada automatik, sesuatu yang bergerak ataupun sesuatu yang bergerak atau melakukan sesuatu dengan sendirinya. Itu maksud bagi automatik, melakukan sesuatu dengan sendirinya, auto. Mesin basuh automatik, melakukan sesuatu dengan sendiri. Kempis tidak mengembung. Kit ni adalah kit bantuan ataupun persediaan yang dah siap sedia untuk dipasang, ready made contohnya. Mudah alih, maksudnya mudah untuk dibawa ke mana-mana tanpa masalah. Foto adalah gambar. Kaunter adalah tempat untuk kita melayan tetamu ataupun tempat untuk kita membuat sesuatu bayaran. Itu adalah kaunter. Kemudian panduan adalah rujukan ataupun guideline yang kita pakai untuk kita ikut sebelum melakukan sesuatu. Okey, kita terus kepada kehebatan sains. Kita nak belajar topik yang ini hari ini. Kita nak belajar mengenai telefon pertama, tarikh panggilan pertama. Okey, kita sama-sama buat latihan ya. Okey, Martin Cooper dilahirkan pada tahun 1928 di Chicago, Amerika Syarikat. Beliau ialah orang pertama yang mencipta telefon bimbit. Oleh itu, beliau telah diiktiraf sebagai bapa telefon bimbit. Martin Cooper ialah orang pertama yang membuat panggilan dengan menggunakan telefon bimbit pada 3 April 1973. Hal ini telah mengagumkan orang awam di New York. Kejayaan beliau telah menjadi buah mulut seluruh dunia. Martin Cooper memperoleh inspirasi untuk mencipta telefon bimbit selepas menonton rancangan televisyen. Beliau telah melihat Kapten Kirk yang menggunakan alat komunikasi dalam rancangan televisyen terkenal iaitu Star Trek. Kejayaan Martin Cooper telah membuka mata pelbagai pihak tentang teknologi dan komunikasi. Martin Cooper berjasa kepada masyarakat dunia kerana memudahkan orang ramai untuk berkomunikasi. Jadi mari sama-sama kita fill in blank.
ataupun lengkapkan peta minda, lengkapkan peta bulatan tersebut. Jadi tarikh panggilan pertama adalah pada 3 April. Ini dah tulis kat sini, pada 3 April 1973 adalah tarikh pertama bagi panggilan. Panggilan pertama. Kemudian nama pencipta telefon bimbit ialah siapa? Ialah Martin Cooper. Jadi tulis kat situ. Boleh sama-sama buat ikut dengan cikgu latihan ni. Martin Cooper. Ini si huruf besar ya. Sebab kata nama khas. Okey, kemudian beliau berjasa kepada masyarakat kerana apa? Kerana memudahkan orang awam untuk berkomunikasi. Okey, tulis kat situ. Memudahkan orang berkomunikasi. Itu untuk jasa dia kepada masyarakat. Kemudian ciptaan beliau amat apa? Dia tulis dekat atas tu. Adalah ciptaan beliau amat mengagumkan orang awam. Tulis kat situ. Amat mengagumkan orang awam. Ini antara salah satu contoh cara nak menjawab peta minda. Kita tengok pada ayat di atas saja, kemudian kita teruskan masuk kepada slot yang telah diberikan. Kemudian beliau mendapat idea untuk mencipta telefon bimbit daripada apa? Daripada rancangan televisyen Star Trek. Buat dia punya tanda pembuka dan penutup kata Star Trek. Okey, dah siap untuk soalan pertama, iaitu tarikh panggilan pertama adalah 1973. Kita cari kat sini, dah jumpa 1973. Kemudian nama pencipta telefon bimbit ialah siapa? Beliau ialah orang pertama yang mencipta bimbit. Dia dah tunjuk dekat atas ni. Martin Cooper adalah orang pertama yang mencipta telefon bimbit. Kemudian ciptaan beliau amat mengagumkan orang awam. Telah mengagumkan orang awam. Kemudian beliau berjasa kepada masyarakat kerana memudahkan orang untuk berkomunikasi. Ada dekat atas tu. Kemudian yang ini pula, beliau mendapat idea untuk mencipta telefon bimbit daripada rancangan televisyen Star Trek. Dah siap untuk yang itu. Kemudian kita akan jawab beberapa soalan lah. Soalan ini senang saja. Kita salin balik dan kemudian kita tengok mana ayat yang salah. Kita tengok dulu. Contoh dekat ayat ni, pada suatu hari Fakir dan kawannya berbincang di tepi. Contoh macam di tepi ni kita kena jarak sebab dia adalah bukan kata nama, bukan perbuatan. Kalau perbuatan barulah kita rapat. Kalau bukan perbuatan kita jarakkan. Tanpa, ini adalah and, salah tulis kat situ. Kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita salin. Mereka menyediakan alatan. Okey, tulis tak pergi tulis kat tepi ni sebab tulisan kita kan besar. Alatan. Mereka kat situ dah silap. Mereka membeli dinamo. Betul, ayat tu dinamo. Dinamo ni adalah satu alat yang menghasilkan elektrik daripada hasil daripada pusingan tayar yang dibuat oleh basikal. Dinamo, wayar dan mentol. Okey. Kemudian Malik menyambung. Dia dah silap dah tu. Malik menyambung ya. Bukan menyambung. Malik menyambung wayar. Bukan wire. Wayar. Nampak tak kat sini? Menyambung itu salah. Itu salah tadi. Wayar pada tapak mentol. Tulis terus pada tapak mentol. Okey, kemudian untuk soalan yang seterusnya, kita cari dulu mana ayat yang salah. Okey, Fakir sambung wayar lampu pada dinamo di tepi. Ni kita kena jarakkan.
beroda basikal. Kawannya pula pusing pengayuh basikal. Bukan, salah ni. Kawannya pula memusingkan pengayuh basikal. Okey, kemudian kita tulislah pakai sambung wayar lampu pada dinamo di ni kena jarak di tepi roda basikal. Kemudian kawannya okey, tulisan tu kurang sikit, tu kawannya ya. Kawannya pula memusingkan pengayuh basikal. Ini adalah untuk ayat yang ini. Kemudian kita sambung sikit lagi untuk menyiapkan soalan kita. Lampu basikal, kalau ikut dekat yang dia punya ni, mentol itu bernyala. Okay, kita sambung. Kita lihat kat sini lah. Mentol itu menyala. Itu saja, mentol itu menyala. Fakih dan kawannya bertepuk tangan. Bertepuk tangan kerana gembira. Mampu menyalakan mentol itu. Jadi kita dah siap lah satu cerita mengenai Fakih dan kawannya. Fakih dan kawannya berbincang di tepi sebuah basikal buruk. Dia nak masang lampu dekat basikal, tapi tak tahu caranya. Bila dia dah beli peralatan yang diperlukan, maka dapatlah dia membuat ataupun memasang dinamo ataupun memasang lampu pada basikal mereka. Kemudian dapatlah dia mentol yang menyala di basikal setelah dipusingkan. Itu adalah fungsi dinamo, memberi tenaga elektrik kepada mentol untuk menyala. Okey, kita rasa sampai di situ saja latihan untuk kali ini dan juga untuk video kali ini. Berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.